Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan sambung ulang kaji UPKK dalam subjek adab untuk kertas 1. Okey. Subjek adab kertas 1. Jom kita tengok soalan-soalannya. Soalan 1 hingga soalan 10. Okey, arahannya bulatkan jawapan yang betul. Okey, bulatkan jawapan yang betul. Okay, soalan 1, melintas jalan tanpa melihat kanan dan kiri terlebih dahulu. Pernyataan di atas ialah perkara yang dilarang ketika alif di majlis keramaian, ba berjalan, jim menziarahi orang tua, dal berhujah. Okay. Melintas jalan tanpa melihat kiri dan kanan terlebih dahulu. Pernyataan di atas ialah perkara yang dilarang ketika berjalan. Okay. Soalan kedua, derhaka kepada orang tua akan mengundang. Mengundang apa kalau derhaka kepada orang tua? Alif, keberkatan hidup. Ba, kemurkaan Allah dan Rasul. Jim, ketenangan jiwa. Dal, ganjaran pahala. Okay, derhaka kepada orang tua akan mengundang kemurkaan Allah dan Rasul. Okay, soalan ketiga, manakah di antara berikut merupakan cara menghidang makanan yang betul? Manakah di antara berikut merupakan cara menghidang makanan yang betul? Alif, menggunakan pinggan yang retak. Tidak menjaga kebersihan. Jim, menyusun dengan kemas. Dal, memberi salam. Okey. Manakah di antara berikut merupakan cara menghidang makanan yang betul? Jawapannya, menyusun dengan kemas. Okay, soalan keempat. Abu membiarkan makanan yang dihidangkan dihinggapi lalat. Apakah cara yang sepatutnya dilakukan oleh Abu? Alif, membasuh tangan. Ba, menukar pinggan yang baru. Jim, mengelak pinggan yang digunakan. Dal, menutup makanan dengan tudung saji. Okay. Abu membiarkan makanan yang dihidangkan dihinggapi lalat. Apakah cara yang sepatutnya dilakukan oleh Abu? Jawapannya ialah menutup makanan dengan tudung saji. Okay, soalan kelima. Okay, soalan 5. Memberi layanan yang buruk kepada tetamu akan menyebabkan alif, rezeki bertambah murah. Ba, disukai masyarakat. Jim, keberkatan hidup. Dal, hubungan silaturahim terputus. Okay, memberi layanan yang buruk kepada tetamu akan menyebabkan hubungan silaturahim terputus. Okay, jawapan dia dal. Okay, seterusnya soalan 6. Okay, soalan 6. Faedah menziarahi orang sakit ialah alif, mengembirakan pesakit. Ba, menyusahkan pesakit. Jim, mendapat dosa. Dal, dibenci Allah dan Rasul. Okay, faedah menziarahi orang sakit ialah menggembirakan pesakit. Okey, soalan ketujuh. Bekerja dengan amanah akan meningkatkan kerja. Meningkatkan apa? Gaji. Ba, bebanan. Jim, rasuah. Dal, prestasi. Okey, bekerja dengan amanah akan meningkatkan prestasi kerja. Okay, seterusnya soalan ke-8. Okay, dipermudahkan hajat dan diluaskan ilmu pengetahuan. Pernyataan di atas ialah hikmah beradab ketika alif, bertanya. Ba, menziarahi kubur. Jim, berjalan. Dal, berhujah. Okay. Dipermudahkan hajat dan diperluaskan ilmu pengetahuan.
Pernyataan di atas ialah hikmah beradab ketika bertanya. Okey, soalan seterusnya, soalan yang ke-9. Okey, soalan 9, hendaklah mengucapkan, ucap apa? Kepada ahli keluarga si mati. Alif ta'ziyah, ba tahniah, jim alhamdulillah, dal istighfar. Hendaklah mengucapkan ta'ziyah kepada ahli keluarga si mati. Okey, jawapannya alif. Okey, seterusnya soalan 10. Okey, pernyataan dia bagi 4. Okey, mempunyai tanda harga. Yang kedua, sudah berkulat. Yang ketiga, hasil curi. Yang keempat, belum luput tarikh. Berdasarkan senarai di atas, pilih ciri barang jualan yang dianjurkan dalam Islam. Okey, kat sini yang betul, apa barang jualan yang dianjurkan oleh Islam? Mempunyai tanda harga dan belum cukup, belum luput tarikh. So jawapannya adalah 1 dan 4. 1 dan 4, dal. Okey, soalan seterusnya, soalan 11 hingga soalan 15. Arahan soalan, tandakan right pada kenyataan yang betul dan pangkah pada penyataan yang salah. Okey, soalan 11, tidak mengucapkan terima kasih selepas bertanya. Yang ni salah lah, tidak beradab, dah tanya orang, kenalah ucapkan terima kasih dengan jawapan yang dia telah bagi. Okey, seterusnya soalan 12. Menghidang makanan yang hampir basi. Yang ni pun salah, tidak beradab semasa menghidang makanan, barang ataupun makanan yang hampir basi yang kita hidangkan. Tak boleh. Okey, salah. 13. Menceritakan keburukan jiran kepada orang lain. Ni membuka aib jiran. So, salah. Pangkah. Okey, 14. Memberi laluan kepada orang yang lebih tua ketika berjalan. Okey, yang ni betul. 15. Tidak memotong percakapan orang tua. Yang ni pun betul. Okey. Kita tanda right kat sini. Okey. Seterusnya soalan 16 hingga soalan 20. Arahan soalannya, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, pilihan jawapan yang dia bagi kat sini adalah terpelihara, berkualiti, menutup, kebersihan, dicapai, perselisihan. Okey. So 16, kita hendaklah kita hendaklah apa? Kita hendaklah menutup. Okey, kita hendaklah menutup aurat ketika menziarahi perkuburan. Okey. Seterusnya, nama baik akan sekiranya menjaga adab ketika di majlis keramaian. Nama baik akan terpelihara. Terpelihara sekiranya menjaga adab ketika di majlis keramaian. Okey, kemudian 18, berhujah tanpa ilmu akan menimbulkan faham. So, apa kat tengah ni? Okay, kat sini kita boleh tulis perselisihan. Semula perselisihan. Perselisihan.
Okey, mewujudkan. Okey, berhujah tanpa ilmu akan menimbulkan perselisihan faham. Okey, kemudian soalan 19, menjual barang yang macam mana akan menarik minat pelanggan. So kat sini kita boleh tulis jawapannya berkualiti. Okey, menjual barang yang berkualiti akan menarik minat pelanggan. Okey, seterusnya soalan nombor 20, kata sepakat dapat apa? Sekiranya berbincang dengan aman tanpa berbalah. Okey, kata sepakat akan dicapai. Okey, dicapai sekiranya berbincang dengan aman dan tanpa berbalah. Okey, seterusnya soalan 21 hingga 25. Okey, soalan 21 hingga 25, arahan soalannya adalah padankan penyataan adab di bawah. Okey. Padankan penyataan adab di bawah. Padankan ni sama maksud dengan suaikan. Okey. So dia nak, apa yang dia nak adalah adab sebelum bermain dan adab selepas bermain. Okey, itu yang dia nak. So kita tengok soalan 21. Mencari kawasan yang selamat. Mencari kawasan selamat ni adalah adab sebelum bermain. Okay, so kita sesuaikan ke. Okay. Padankan adab sebelum bermain. Mencari kawasan yang selamat. Okay, 22. Menyimpan semula peralatan. Menyimpan semula peralatan ni adalah adab selepas bermain. Okay. Kemudian memahami peraturan permainan. Memahami peraturan permainan adalah adab sebelum bermain. Okey. Menggunakan peralatan yang sesuai. Yang ni juga adab sebelum bermain. Okey, seterusnya menerima keputusan pengadil. Menerima keputusan pengadil ni adalah adab selepas bermain. Okey, adab selepas bermain. Okey, soalan seterusnya, soalan 26 hingga soalan 30. Okey, arahan soalannya ialah gariskan jawapan yang betul. Okey. Kena gariskan di bawah jawapan yang betul. Dia bagi dua pilihan jawapan dan kita kena gariskan satu. Okey, 26, hendaklah menghormati kepercayaan atau pendapat orang lain ketika bermesyuarat. So kat sini hendaklah menghormati pendapat orang lain ketika bermesyuarat. Okay, soalan nombor 27, sentiasa mencuci atau memberus tangan supaya kebersihan terjaga. Okay, jawapan yang tepat kat sini adalah sentiasa mencuci tangan supaya kebersihan terjaga. Okay, seterusnya memanggil orang tua dengan panggilan yang kasar atau lembut akan dimurkai Allah. Yang mana satu yang Allah murka? So jawapannya adalah memanggil orang tua dengan panggilan yang kasar akan dimurkai Allah. Okay, 29. Amar menjamu tetamunya dengan hidangan atau timbangan yang ringkas dan mudah. So jawapan yang sesuai kat sini, Amar menjamu tetamunya dengan hidangan yang ringkas dan mudah. Okay, 30. Jual beli secara riba diharamkan atau dihalalkan dalam Islam. So jawapan kat sini adalah diharamkan.
Jual beli secara riba diharamkan dalam Islam. Seterusnya soalan 31 hingga soalan 35. Soalan 31 hingga soalan 35. Um, dia punya apa tu? Arahan soalannya ialah lorikkan jawapan yang betul. Lorikkan jawapan yang betul. Okey, 31. Keuntungan perniagaan Mahmud semakin merosot. Okey. Yang mana kita nak tu? Keuntungan perniagaan Mahmud semakin merosot, hikmah atau akibat? Okay, jawapannya adalah akibat. Okey, akibat. Okey, kita lorikkan pada bahagian akibat. Okey. Okey, akibat. Seterusnya, Ali merasa bersyukur kerana masih diberi kesihatan yang baik. Ali merasa bersyukur kerana masih diberi kesihatan yang baik. Okey, akibat ataupun faedah? Jawapannya adalah faedah. Okey, kita lorikkan pada bahagian faedah ni. Okey. Seterusnya, soalan 33. Azmi menyepak batu ke tengah jalan hingga membahayakan orang lain. Okay, yang ni beradab ataupun tidak beradab perbuatan Azmi tu? Jawapannya adalah tidak beradab. Okay, kita lorikkan dekat bahagian tidak beradab. Okay. Seterusnya, soalan seterusnya adalah 34. Zaki mendoakan kawannya supaya sentiasa sakit. Okey, yang ni beradab ataupun tidak beradab? Jawapannya adalah tidak beradab. Okey, ada kepatut doakan kawan tu sentiasa sakit. Tidak beradab lah. Okey, seterusnya soalan 35. Mesyuarat menjadi kacau bilau kerana saling berbeza pendapat. Okey, yang ni akibat ataupun hikmah? Jawapannya adalah akibat. Akibat tidak menjaga adab ketika bermesyuarat. Mesyuarat akan menjadi kacau bilau kerana saling berbeza pendapat. Okey. So, soalan seterusnya, soalan 36 hingga soalan 40. Arahan soalannya ialah isi penyataan di bawah mengikut adab yang sesuai. Okay, so kat sini dia bagi kita 6 pilihan jawapan, yang mana kita kena pilih sama ada ianya adab melayan tetamu ataupun adab menghidang makanan. Okey. Yang ni menyusun hidangan dengan kemas. Menyusun hidangan dengan kemas ni adalah adab menghidang makanan. Adab bukan tulis yang tu. Sorry. Okey, menyusun, kita tulis balik, menyusun hidangan, dengan kemas. Menyusun hidangan dengan kemas. Okey, seterusnya mempamerkan senyuman manis. Okey, mempamerkan senyuman manis kat mana? Adab melayan tetamu. Mempamerkan senyuman manis. Okey.
adab melayan tetamu. Okey, seterusnya memberi salam. Okey, memberi salam ni bukan adab melayan tetamu dan bukan juga adab menghidang makanan. So, kita pergi ke pilihan jawapan yang seterusnya. Menjawab salam dan menjawab salam yang diberikan. Okey, menjawab salam yang diberikan ni adalah adab melayan tetamu. Okey, menjawab salam yang diberikan. Okay. So bila orang datang, tetamu datang rumah kita, mesti dia bagi salam dulu. So kita jawablah salam yang tetamu kita berikan. So itu adalah adab melayan tetamu. Okay, seterusnya mempersilakan tetamu masuk. Mempersilakan tetamu masuk adalah adab melayan tetamu. So kita tulis mempersilakan tetamu masuk. Okay. Seterusnya mengelap pinggan sebelum digunakan. Okey, ini adalah adab menghidang makanan. So, kita tulis kat sini mengelap pinggan mengelap pinggan sebelum digunakan. Okey. Seterusnya soalan 41 hingga soalan 45. Okey. Arahan soalannya ialah berpandukan gambar di bawah, tulis perbuatan beradab atau tidak beradab di ruang yang disediakan. So, jawapan awak mesti ada perkataan beradab ataupun tidak beradab berdasarkan gambar. Okey. 41. Okay, situasi gambar di tempat kerja. Ada seorang dekat atas meja kerja, kemudian dia tidur. Okay, ini adalah perbuatan yang tidak beradab. Okay, seterusnya soalan 42. 42 ni gambar sekumpulan orang lelaki sedang bermesyuarat. Okay, sedang bermesyuarat. So, diorang duduk dengan tenang saja. Itu adalah perbuatan yang beradab. Okay, seterusnya gambar orang menziarahi kubur. Okay, tengok kepada cara diorang duduk tu adalah diorang sedang membaca doa. So ini adalah perbuatan yang beradab. Okay. Seterusnya 44. Okay, so ada seorang pemandu kereta yang mengeluarkan kepala daripada keretanya, kemudian ada seorang lagi lelaki kat luar ni tengah main atas jalan raya. Yang ni adalah perbuatan yang tidak beradab. Seterusnya soalan nombor 45. Ada dua orang kanak-kanak, lelaki dan perempuan sedang bersalaman dengan orang yang lebih tua, mungkin ibu bapa mereka. So bersalaman dengan orang tua ni adalah perbuatan yang beradab. Okey. Seterusnya soalan 46 hingga soalan 50. Arahan soalannya adalah nyatakan adab atau akibat mengikut penyataan yang diberikan. So,
jawapan kita mesti ada perkataan adab ataupun akibat. So dia suruh jawab kat situ je, perkataan tu sahaja. So kita baca soalan 46. Masuk setelah diberi keizinan oleh tuan rumah. Okey, yang ini adalah adab. Kita tulis perkataan adab. Okey. Kemudian soalan 47, menjaga adab dan bertingkah laku sopan. Yang ni adalah adab. Okay. Seterusnya, merosakkan hubungan persahabatan. Ini adalah akibat. Okay, akibat. Kemudian 49, memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Ini adalah adab. Kemudian 50, masyarakat berpecah belah dan saling bermusuhan. Ini adalah akibat. Okey, akibat. Okey, saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini. Semoga ianya memberi manfaat dalam dan membantu dalam mengulang kaji UPKK bagi subjek adab untuk contoh-contoh soalan pada kertas 1. Okey, apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala keburukan, ketidaksempurnaan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Okey, kita jumpa lagi di video ulang kaji yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama mendapat manfaat. Okey. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.